One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin-muslimat, sahabat-sahabat yang dihormati, yang dikasihi, moga-moga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, Encik bateri banyak ah. Okay. Dengan Encik suami yang dihormati, masya-Allah, nak bawa sahabat-sahabat kita pusing Masjid Nabawi sampai jumpa balik di sini, insya-Allah. Sambil-sambil tu saya akan buat perkongsian santai lebih kepada motivasi. Perkongsian santai lebih kepada motivasi. Sahabat-sahabat boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar ya, sebab kita tak guna speaker, jadi harap boleh dengar suara saya dengan baik, masya-Allah. Jadi alhamdulillah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. 400 orang dah. Insya-Allah. Sekarang waktu di sini jam 7. Jam 7. Sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan payung ini akan dibuka. Subhanallah, kita akan menyaksikan payung ini akan dibuka. Jadi jom sambil tu kita jalan. Masya-Allah. Allahu Akbar. Di sini jam 7. Jadi di Malaysia sekarang jam berapa ya? 12.10. Okey, speaker. Okey. Jadi di Malaysia dalam 12.10 hampir Zuhur. Kami baru selesailah solat subuh, masya-Allah, di Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Masya-Allah, muslimin muslimat. Sambil kita berjalan, kita mulakan dulu dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, muslimin muslimat mati Allah sekalian. Kita tengok kubah di antara kubah Masjid Nabawi. Masya-Allah. Kita panggil, minta maaf, kita panggil menara. Menara Masjid Nabawi. Abang speaker always contact. Okey, itu menara, salah satu. Kita nampak 2-3 menara Masjid Nabawi. Masya-Allah, Allahu Akbar. Okey, di sana tu kalau kita tengok, sahabat-sahabat, ini adalah tempat minum air, tapi ia bukan air zam-zam ya, dia bukan air zam-zam. Tapi bolehlah dia macam air mineral lah, macam tu di luar. Di setiap ruangan tandas nak pergi ambil wuduk, adanya ruang air tersebut. Okey, masya-Allah, muslimin muslimat. Sekarang kita sedang berjalan lagi dan kita akan tunjuk contoh-contoh pintu. Contoh-contoh pintu masuk. Okey, masya-Allah, Allahu Akbar. Pemandangan yang sangat indah dan cantik. Nanti kita akan sama-sama menyaksikan payung
Masjid Nabawi dibuka. Sekejap je lagi ni. Sebab dia dah tutup lampu apa semua. Sebentar nanti. Okey. Kita sedang melalui pintu 12. Ini antara pintu masuk Muslimat. Ada 3 lah pintu masuk utama Muslimat. Okey, kita akan berhenti di tengah-tengah dan kita akan tengok pintu masuk. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, saya akan zoom untuk sahabat-sahabat dapat melihat pintu masuk. Okey, macam tu lah ya pintu masuk. Okey, Masya Allah, pintu emas berwarna yang sangat cantik. Okey, kita boleh lihat pintu masuk Muslimat. Okey. Subhanallah. Kita akan teruskan perjalanan. Okey. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Okey, kita cakap sikit. Boleh? Kita cakap sikit. Encik-encik situ, saya sini. Baik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara yang banyak membunuh rasa bahagia, antara yang banyak membunuh rasa gembira, antara yang banyak mencuri, antara perkara yang banyak mencuri waktu manusia, 2 perkara. Subhanallah, 2 perkara. Yang pertama iaitu ketakutan, kesedihan, kelukaan masa lalu yang dikenang-kenang. Perkara yang kedua iaitu perkara masa akan datang yang kita bimbang. Masa akan datang kita bimbang. Contohnya, kita fikir kalaulah sekarang kita sedang diuji sakit, kita fikir kalau kita mati, siapa nak jaga anak-anak? Kita fikir hari ini kita menjadi mangsa banjir, esok nak makan apa? Bagaimana anak kita nak sekolah? Bagaimana kehidupan akan datang dan sebagainya. Jadi 2 perkara ini, tuan-puan sekalian, kedua-dua waktu ini kita tidak memilikinya pada saat ini. Sama ada masa lampau ataupun masa akan datang. Kita tidak akan mampu untuk memilih ataupun untuk mengembalikan walaupun satu saat masa lampau. Walaupun satu saat kita tidak akan mampu untuk mengembalikan. Tetapi ia sering bermain dalam fikiran kita. Kita mengenang kembali apa yang kita sedih, apa yang kita luka dan sebagainya. Seolahnya kita mengambil kayu dan pukul badan kita. Ambil kayu, pukul. Subhanallah. Tidak ada orang yang menyakiti melainkan kita sendiri. Dengan apa? Dengan kita mengingat kembali dalam fikiran apa yang kita rasa sedih, apa yang kita kesalkan. Dan ada orang yang menghukum dirinya dengan dosa yang dia buat. Dia mengenang-enang kembali dosanya, kan? Dia merasakan bahawasanya dia sangat teruk, dia sangat dahsyat, dia sangat jahat dan sebagainya. Masya Allah. Saya jumpa ramai orang yang menghukum dirinya sedangkan Allah tidak menghukumnya. Dia masih kehidupannya dalam keadaan yang baik, sehat, rezeki, ada orang yang sayang dan sebagainya. Tetapi kerana dia suka menghukum dirinya disebabkan dosa-dosanya, akhirnya dia hidup dalam kesedihan. Subhanallah. Mereka yang begini selalu saya nasihatkan supaya berhenti menghukum diri kerana Allah tidak suka. Kan? Allah tidak suka. Janganlah kamu berputus asa, wala tayasu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa. Wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Jangan kamu biarkan diri kamu dalam kebinasaan. Saya sebutkan Allah sayang, Allah ampuni, Allah berikan peluang kepada kita, bermaksud Allah memang menerima kita seadanya. Jadi terimalah diri kita seadanya. Terima kesilapan yang kita buat, terima hakikat kita lemah, kita hamba yang berdosa, kita lupa, kita lalai dan sebagainya. Masya Allah.
Muslimin muslimat ini mati Allah sekalian. Perkara yang kedua, jadi macam mana kita nak selesai dan berdamai dengan masa lalu kita? Pertama, kita mohon ampun dengan Allah. Minta ampun, minta maaf, istighfar. Masya Allah, itu sangat indah. Yang kedua, kita memaafkan siapa sahaja yang pernah menyakiti kita. Jadi taubat, minta ampun dengan Allah dan maafkan semua orang yang menyakiti kita. Dan jika kita mampu, kita meminta maaf dengan orang yang kita rasa kita melakukan kesilapan. Itulah kaedah untuk berdamai dengan masa lalu. Kemudian bagaimana pula kita nak hilangkan ketakutan masa depan? InsyaAllah bersama lepas ni kita jalan lagi. Okey, wireless. Subhanallah. Sekarang kita teruskan perjalanan. Okey, kita masih lagi menanti apa ni, payung dibuka. Masya-Allah. Kita akan pusing. InsyaAllah kalau tak tutup lah laluan di depan makam Rasulullah tak tutup, kita akan pusing. Pusing penuh lah Masjid Nabawi ni. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat, boleh tengok di sebelah sini kan, contohnya di sebelah sini. Kalau kita boleh nampak bangunan-bangunan lah sekeliling Masjid Nabawi, kebanyakannya bangunan hotel lah. Tetapi siapa yang pernah datang dia tahu Masjid Nabawi ni sangat tenang, sangat damai. Dia macam tersusun lah, tersusun cantik, Masya Allah. Dan mempunyai kawasan luar masjid, kita panggil apa ya, bukan beranda ni, maksudnya beranda, surrounding dia ni luas. Jadi memang jemaah sangat ramai. Berbezalah dengan Masjidil Haram di Mekah, suasananya dia agak sempit. Okey. Suhu berapa sah? Suhu berapa? Anggaran 16 hingga 18. 16 hingga 18 lebih kurang. Okey, Ustaz, jom kita tengok dekat sikit apa ni, pintu masuk untuk jemaah lelaki. Okey. Jom kita pergi lalu lorong. Dan mungkin Ustaz boleh ni, Ustaz boleh bawa masuk sekejap sambil tu Ustaz cakap ruang solat. Boleh? Saya cakap lah, maksudnya tunjuk air zam-zam, tunjuk air zam-zam, lepas tu tunjuk ruang solat sikit. Masya Allah. Okey, nanti ruang solat muslimat saya bawa masuk sekejap. Okey, subhanallah. Kita boleh nampak itu pintu masuk nombor 8, pintu masuk solat lelaki. Okey. Nanti saya akan bawa masuk ke Dewan Solat Muslimat ya. Ini tak. Okey, masya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad. Macam itulah lebih kurang. Kita akan teruskan perjalanan. Dan ini adalah laluan ke tandas. Tunjuk tandas. Tengok ada tulisan. Nanti kita tengok ada tulisan bahasa Melayu. Ini laluan, ini men's toilet. Cuba tunjuk. Okey. Abang atas. Men's toilet atas lagi. Itu men's toilet. Beginilah ruang tandas kalau nak pergi, dan kita akan turun eskalator nak pergi tandas. Okey, kita akan turun eskalator. Cuba tengok ada ni saudaraku dan saudari pengunjung nak berjabatan tangan sampai kalau salam dari jauh. Masya Allah. Dia baca tak ni? Sabar. Gini sebab ramai juga yang belum hadir.
ke apa ni, ramai kan yang tak pernah sampai lagi di Madinah. Jadi kalau nak pergi tandas, memang kita akan turun eskalator, tandas di bawah ground. Jadi macam tu lah, bawah tu besar lah tandas, memang banyak sangat. Tengok lagi sekali bahasa Melayu. InsyaAllah, itulah antara hebatnya bahasa kita ni dipilih. Saudara-saudariku, setiba anda di Masjid Nabawi, harap mengikuti petunjuk dan instructor para petugas. Lagi sekali, kejap. Memang unik kan. Antara banyak beribu bahasa di dunia, antaranya adalah bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Melayu dipilih untuk berada di papan kenyataan Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Kita sebenarnya rasa bangga dan rasa macam takjub. Nanti kita tengok lagi sekali bahasa ni, bahasa Melayu. Saudara-saudariku, setiba anda di Masjid Nabawi, harap tidak berdesakan dan saling mendorong. Jangan himpit-himpit dan jangan menolak. Okey, ada banyak lagi lah pesanan-pesanannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, sekarang kita sedang teruskan perjalanan lagi, InsyaAllah. Sambil tu menanti payung payung Masjidil Haram ini dibuka. Sekejap je ni, beberapa minit saja. Tutup. Sorry, akan ditutup. Ya, betul. Saya sedang berjalan dengan encik suami. Nanti kita nak dengar pula encik suami cakap. Encik suami kena ready, okey? Okey, depan kita ni kita nampak ada bangunan-bangunan hotel, tapi biasanya orang Melayu, orang Malaysia akan menginap di hotel yang bertentangan. Maksudnya sebelah sana lah, bukan sebelah depan kami ni, tapi sebelah belakang. Okey, kita boleh tengok ruang solat di luar yang disediakan. Contohan kapet-kapet di luar. Okey, tengok sebelah sini pula, sebelah sini. Okay. Biasanya kita boleh tengok memang luas sangat kawasan luar Masjid Nabawi ni. Jadi insya-Allah memang memuatkan kapasiti umat Islam untuk lakukan ibadah dengan sangat banyak. Masya-Allah, Allahu Akbar. Okey. Ramai terdoa. Allahu Akbar. InsyaAllah kami mendoakan tuan-puan, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat, ibu ayah, anak-anak, Allah kurniakan rezeki menjadi tetamunya. Allah kurniakan rezeki yang barakah melimpah ruah menjadi tetamu Allah dengan apa juga keadaan, asbab kemampuan diri ataupun Allah yang memampukan kita untuk hadir. InsyaAllah muslimin-muslimat. Doa mudah bersalin ada ni. Ya Allah, mudahkanlah melahirkan anak bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, yang sedang menanti hari untuk melahirkan anak. Subhanallah, Allahu Akbar. Boleh lalu, alhamdulillah. Kita boleh lalu, nampak tak? Semalam tutup sebab nak solat Jumaat. Tapi hari ni kita boleh lalu depan kubah hijau, yang mana di bawah kubah hijau itulah terletaknya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Okey. Pemandangan yang sangat indah dari sini. Kita boleh nampak, Masya-Allah. Okey, sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, kita boleh tengok. Okey. Kita dekat situ. Boleh tak Ustaz? Okey, stop. Boleh nampak Ma'raj Masjid Nabawi. Boleh tak zoom? Ustaz zoom. Itu Ma'raj Masjid Nabawi, The Prophet Mosque Expansion Exhibition. The Prophet Mosque Expansion Exhibition ni adalah satu muzium. Adalah yang saya dah masuklah muzium tu. Sebenarnya muzium ni baru juga, muslimin-muslimat, baru juga muzium ni. Dalam tu kalau dapat masuk, masuklah. Tapi memang sebab ramai sangat nak masuk, kena beratur apa semua. Dan dia tak besar sangat. Dalam tu kita boleh tengok 3D. Macam 3D tentang apa ni, daripada Rasulullah sampailah kepada Rasulullah. 3D
binaan macam kita tengok kalau rumah kan ada binaan rumah Rasulullah, binaan rumah para sahabat, binaan Masjid Nabawi, Alat-alat semua digunakan. alat-alat yang digunakan. Maksudnya itu adalah pameran yang berkenaan dengan Rasulullah dan juga 25 orang Nabi. Dan dia banyak 3D, dia banyak ni, jadi duduk dalam tu berjam-jam pun memang tak cukup lah. Masya-Allah. Okey. Subhanallah, kita teruskan perjalanan. Kita akan lalu depan Kubah Hijau. Depan Kubah Hijau yang mana di bawah itu terletaknya terletaknya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, Allahu akbar. Semoga segala hajat, ya Allah, makbulkanlah segala hajat. Makbulkanlah segala hajat saudara-saudaraku yang mengirimkan doa, ya Allah. Makbulkanlah, ya Allah, hajat sebagaimana dalam pengetahuan-Mu, dalam kebaikan-Mu, ya Allah. Sekiranya hajat saudara-saudaraku ini Engkau redha, ya Allah, makbulkanlah. Permudahkanlah, ya Allah, pada waktu yang tepat, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Dan khusus kepada mangsa-mangsa banjir, kita mendoakan, ya Allah, kurniakanlah kesabaran, kurnialah ketenangan, kelapangan jiwa, ya Allah. Ya Allah, gantikanlah dengan apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Subhanallah. Subhanallah, muslimin muslimat kepada Allah sekalian. Kita dah nampak kubah hijau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawah kubah hijau inilah terletaknya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita tahu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah tempat tinggal ataupun rumah ibunda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Masya-Allah. Dan Rasulullah dimakamkan di dalam rumah, di dalam bilik, di tempat Rasulullah wafat itulah. Di situlah rumah ibunda kita Sayyidatina Aisyah. Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Masya-Allah. Okey, kita akan cuba melalui, maksudnya saya tak pasti sebenarnya boleh lalu atau tidak, tapi nampak macam boleh lalu. Depan tu. Boleh depan tu. Masya-Allah. Ya, depan sana. Okey, kita boleh nampak ni pintu masuk nombor berapa ni? Yang lelaki Nombor 5. pintu masuk nombor 5. Ada tulis 5 Masya-Allah. Okey. Okey, kita akan teruskan perjalanan dan kita akan lalu bahagian depan berhadapan dengan Kubah Hijau yang mana terletaknya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana boleh lalu depan tu? Itu nak ke makam Nabi. Itu nak ke makam Nabi. Oh. Bila kita dah Terangkan dapat, sikit. Terangkan. Okey. nampak Nak pergi Raudah lah ni. nak pergi makam Nabi, ziarah Rasulullah sallallahu Oh, alaihi wasallam. ini bagi lelaki. Bagi lelaki selepas solat biasanya ramai akan berkumpul di sini. Setelah dia book dia punya permit tu, kita panggil permit dalam Itamana. Maka bila dah dapat permit tu, dia akan beratur di sini untuk pergi menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu laluan dia, lorong dia. Laluan dia. Kuatkan suara tak ada. Itu laluan dia berkumpul di situ dan kemudian ada pegawai polis menunggu melihat permit tersebut. Dan setelah okey, dia akan lepaskan dan dia akan pergi melalui lorong tersebut. Sampailah ke hujung sana. Oh, maksudnya ini bukan Raudah. Ini bukan Raudah. Itu lorong sana. Dia nampak di lorong sana tu, mereka akan masuk terus berjalan sampai keluar di hujung sana. Cakap nampak orang menari, orang tunjuk lalu masa. Okey. Okey, Ustaz. Okey, baik. Okey, maksud ziarah Nabi tu macam mana, Ustaz?
Mereka akan melalui makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Daripada luar. daripada luar. Jadi ada lorong dia, mereka akan melaluinya. Itu saja. Okey, meh. Saya pegang pula. Ustaz cakap sikit. Meh, Ustaz. Boleh. Okey, tu ramai orang pergi tu. Bila pergi, sebenarnya mereka melintasi. Setiap waktu ada. Setiap setengah jam mereka boleh pergi. Setiap orang. Dan masa paling ramai selepas waktu solat. Tu jadi mereka akan lalu, lepas tu buat apa? Bila Mereka melintasi akan makam Nabi. beri salam dan juga inilah salam pada Rasulullah dan juga para sahabat lah, 3 orang. Okey. Sahabat-sahabat, kita boleh nampak kan? Mereka masuk dan mereka lalu depan makam Rasulullah. Itu yang disebutkan sebagai ziarah Nabi. Tapi bukan di Raudhah. Raudhah tu bahagian dalam kan. Ini ziarah di hadapan makam Rasulullah. Mereka lalu untuk memberi salam kepada Nabi dan kepada Sayyidina Abu Bakar dan kepada Sayyidina Umar. Jadi ini adalah untuk lelaki saja. Perempuan tidak ada peluang untuk ziarah seperti ini. Masya Allah. Okey, subhanallah. Kita akan meneruskan perjalanan. Kita pun akan berada depan, tapi jauh sikitlah daripada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dulu banyak Ada bateri lah tu. tutup sini lah. Tutup sini. Okey. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang saya kasihi, yang saya hormati. Sekarang kita sedang berada dan kalau kita boleh nampak ya, masya-Allah. Kita sekarang sedang berada di hadapan kubah hijau. Di hadapan sahabat-sahabat adalah kubah hijau. Di hadapan para sahabat adalah kubah hijau, yang mana ia merupakan di bawah tersebut adalah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan walaupun sahabat hadir di alam maya, mudah-mudahan Allah tetap menyampaikan salam sahabat semua. Sama-sama kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Aba Bakrin, Assalamualaikum ya Umar, Assalamualaikum ya Sayyidina Abi Bakrin, Assalamualaikum ya Sayyidina Umar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, di dalam itu adanya makam Rasulullah SAW, dan di sebelah Nabi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian di sebelah Sayyidina Abu Bakar pula terletaknya makam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Mereka adalah sahabat dunia dan sahabat di syurga, sahabat di akhirat. Mudah-mudahan
kita juga akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat, di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, sesungguhnya sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang Engkau Maha mengetahui siapa yang mengirimkan salam melaluiku. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui mereka yang mengirimkan salam melaluiku, ya Allah. Buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Maka ya Allah, aku menyampaikan salam daripada sahabat-sahabatku, daripada saudara-saudaraku buat Rasulullah dengan lafaz Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum ya Sayyidina Abi Bakrin, Assalamualaikum ya Sayyidina Umar. Ya Allah, sampaikanlah saudara-saudaraku, ya Allah, ke tanah suci ini, ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah saudara-saudaraku, ya Allah, untuk hadir di sini menjadi tetamu, ya Allah, di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan umrah dan menunaikan haji, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya saudara-saudaraku mempunyai hajat yang begitu banyak, yang begitu berat, ya Allah. Ujian, dugaan yang begitu berat dan begitu banyak, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, satukanlah kami dengan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ampunilah dosa kami, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat baginda yang menyambung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rezeki yang barakah buat kami, ya Allah, di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, zuriat keturunan yang soleh dan soleha. Jadikanlah pasangan kami pasangan penyejuk hati, penyejuk mata, ya Allah. Pasangan yang membawa kami berpempintangan sama-sama menuju ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami yang sedang mencari jodohnya, ya Allah, temukanlah dengan jodoh yang baik, yang saleh-salehah, ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami, ya Allah, yang sedang menanti kelahiran anak, zuriat keturunan, ya Allah. Maka kurniakanlah, ya Allah, zuriat keturunan yang saleh dan salehah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ada di kalangan kami yang dibebani bebanan hutang, ya Allah. Maka permudahkanlah, ya Allah. Lapangkanlah rizki, ya Allah. Permudahkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim, berkatilah kehidupan kami seluruhnya, dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, kurniakanlah kepada kami syurga Firdaus-Mu tanpa dihisap, tanpa diazab, ya Allah. Dan jadilah kami semuanya, ya Allah, daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, himpunkanlah, kumpulkanlah kembali kami di syurga-Mu tanpa dihisap, tanpa diazab, ya Allah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadilah kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat, apa jangan tutup. Okey, kita akan teruskan perjalanan kita, masya-Allah. Kita tak tahu boleh lalu tak situ, macam tak boleh lalu. Oh, untuk pergi boleh. Kan?
pergi balik. Tak lepas. Ha? Kita pergi boleh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin-muslimat, kubah hijau Masjid Nabawi ini, di bawahnya terletak makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia sangat dekat dengan kita sekarang. Betul-betul di hadapan. Sebab itu di antara adab bila melalui tempat ni, depan kubah ni, kita jangan membelakangkan punggung kita. Jadi kalau nak ambil gambar pun soalannya daripada sisi saja. Masya Allah. Alhamdulillah, muslimin-muslimat yang berda Allah sekalian. Waktu di sini sekarang adalah pukul 7.40 pagi. Di Malaysia mungkin dah masuk zuhur ya. 12.45. Oh, 12.45. InsyaAllah ramai sahabat-sahabat mengirimkan salam dan mengirimkan doa. Dan insyaAllah saya sedaya upaya akan menyampaikan salam secara umum lah. Ada yang khusus kepada Rasulullah SAW. Kemudian memohonkan doa-doa yang dikirimkan. InsyaAllah pada waktunya saya akan bacakan doa-doa yang tuan-puan tulis ketika live, bermula daripada semalam. Ada yang tulis di ruangan komen bila saya share tentang Makkah, Madinah. Dan di sini kami sentiasa mendoakan buat saudara-saudara, sahabat-sahabat kita di Malaysia yang diuji dengan musibah banjir, supaya Allah berikan kekuatan, Allah berikan ketenangan, Allah lapangkan rezeki, Allah gantikan dengan yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik, Allah berikan segala-gala keperluan. Dan insya-Allah kita mendoakan kepada semua yang membantu masa banjir, semua yang membantu masa banjir, masya-Allah, yang pergi bantu dari segi kewangan, dari segi tenaga, bantu membersih, mencuci, Allah gandakan rezeki, Allah gandakan nikmat, Allah gandakan pahala berganda-ganda di dunia dan di akhirat. Allah lah sebaik-baik yang membalas segala kebaikan, masya-Allah. Tuan-puan sekalian, kita tak tahu ni telefon ni sebenarnya dah nak habis bateri. Jadi anytime saja bateri ni boleh terpadam. Kalau terpadam tu harap faham lah ya, maksud bateri tu dah habis. Baru perasan bateri dah nak habis. Jadi muslimin-muslimat, sebenarnya kita jalan saja. Kalau sebelum ke sana kita boleh tengok apa ni, payung ditutup. Masya-Allah. Okey, untuk kali terakhirnya kita selawat sikit sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا فاختفت منه الصدور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Subhanallah. Jadi Ustaz, kita lepas je kalau kita nak jalan je. Lepas. Okey, jom. Kita pusing ke sana. Ha? Saya tutup. Ke bawah. Okey, masya-Allah. Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ustaz, okey, sekarang kita betul-betul berada di depan Kubah hijau, terletak di bawahnya adalah makam Rasulullah SAW. Ustaz boleh cakap sikit? Ustaz malu. Masya Allah, Allahu Akbar. Okay. Assalamualaikum. Masya Allah. Kita jumpa muslimat kita. Masya Allah. Tadi dia tutup. Bolehlah masuk balik. Masya Allah. Nanti jumpa. Ini muslimat jemaah kita yang ikut sama dalam travel hijrah. Masya Allah. Tapi dia orang duduk kat luar pagar. Okey. Masya Allah. Assalamualaikum. Subhanallah. Tak tahulah ni sempat tak nak tengok payung ditutup. Sebab bateri tinggal lebih kurang dalam 10%. Tak apa. Masya Allah. Dah selalu tengok kan. Ni suasananya. Alhamdulillah sahabat-sahabat. Mungkin sahabat tengok Ustazah kerapnya pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Masya Allah. Saya pun sebenarnya tidak pernah terfikir yang Allah akan rizkikan untuk datang ke Tanah Suci ni dengan kerap, dengan waktu yang terdekat. Dan antara jawapannya bila saya fikir-fikir kan, sahabat-sahabat semua, kenapa Allah mengizinkan, Allah berkehendakkan, dengan kehendak Allah juga Allah mengizinkan untuk saya hadir di sini. Masya Allah. Saya akan jumpa dengan ramai, terutamanya khusus maksudnya berjumpa dengan sahabat-sahabat di Malaysia. Masya Allah. Ustaz, kita stop kat sini lah. Saya nak cakap sikit ya. Saya akan berjumpa dengan sahabat-sahabat khususnya di Malaysia yang bila jumpa tu kan, mereka Alhamdulillah maksudnya boleh bersilaturahmi di sini. Bila jumpa sahabat-sahabat tu, mereka biasanya akan macam subhanallah ustazah, macam tu kan. Lepas tu mereka akan mengambil peluang untuk bertanyakan masalah, ujian ataupun soalan. Masya Allah. Dan biasanya akan berakhir dengan tangisan. Berakhir dengan tangisan tu, yang mana dia kata inilah gambaran dia kalau jumpa jemaah-jemaah Malaysia. Walaupun saya pakai tutup ni ke, bahkan kalau saya pakai niqab sekalipun, masih lagi orang kacam. Sebab mereka kecam tudung saya, jubah saya, sebab saya pakai yang sama kan. Jadi Masya Allah. Lepas tu mereka biasanya akan tanya soalan ataupun luahkan sedikit masalah, dan saya cuba bagi penyelesaian. Dan Alhamdulillah, syukur. Kadang saya fikir mungkin sebab itu Allah izinkan saya untuk datang kerap di sini sebagai perantaraan Allah untuk memberikan jawapan. Macam tu lah. Dan kebanyakannya saya jumpa, ya Allah ustazah, persoalan ni dah membelenggu bertahun-tahun, ujian ni dah lama kan, saya minta kali ni ya Allah beri petunjuk, beri jawapan sikit-sikit.
Jadi alhamdulillah bila sedikit cadangan perkongsian atau jawapan tu boleh memberikan kelegaan kepada sahabat, walaupun kadang-kadang suami kena nunggu lama. Sebab bila orang jumpa tu orang ambil masa lebih kurang dalam 15 minit, 20 minit, kadang setengah jam. Tapi suami pun, encik suami pun akan sabar. Saya juga kena sabar bila nak mendengar. Bukan senang. Kadang kita tengah lapar, kita tengah penat, kita tengah letih dan sebagainya. Tapi saya fikir apa? Sahabat-sahabat, mungkin ini asbab saya dihantar oleh Allah kerap. 2 bulan sekali saya akan datang bersama dengan jemaah. Dan jemaah next adalah bulan 3. Jadi terus saya nak ajak kalau ada sahabat-sahabat yang nak yang ada hajat untuk menunaikan umrah, jemput menunaikan umrah bersama dengan kami. Memang kami uruskan sendiri. Kami uruskan sendiri. 2 minit lagi. Alhamdulillah. Lebih kurang 1 minit lebih lagi. 1 minit lebih lagi. Okey, kami uruskan sendiri. Anda boleh hubungi nombor yang tertera. Hubungi, insya-Allah umrah bersama dengan saya. Next adalah pada 1 hari bulan 3. Tapi apa-apa hubungi dulu ya. Insya-Allah. Masih ada lagi ruang tapi tak banyak. Dan kita telah pun dibenarkan untuk bawa anak. Dah boleh dah bawa anak 12 tahun ke atas, dah boleh menunaikan umrah. Kemudian kita boleh bawa je anak kecil baby, tapi mereka tak boleh nak menunaikan umrah lah. Tak boleh masuk kawasan masjid, mereka boleh duduk di hotel. Masya Allah. Cuma saya bila jumpa tak kira jemaah mana. Ustazah layan jemaah ustazah je tak. Kita jumpa semua. Dan saya rasa bila orang menangis setelah mendapat jawapan dan sebagainya dan mengucapkan terima kasih, lalu mengatakan alhamdulillah Allah beri jawapan melalui ustazah. Contoh ya, saya kata saya lagi syukur sebab saya dipilih oleh Allah untuk menjadi perantaraan jawapan doa tuan-puan. Jadi Masya Allah, saya rasa macam sebab ini pahala saya tak banyak, ibadah saya tak banyak, dan saya tak tahu amalan apa yang Allah terima. Tapi kerana mungkin saya sendiri suka bantu meringankan beban, sama ada beban fizikal, beban mental, beban emosi kan. Jadi dan suami pun tahu saya jenis yang suka bercakap, dan Allah berikan rezeki lidah yang boleh menuturkan kata-kata dengan baik. Alhamdulillah. Jadi saya menggunakan amanah yang Allah beri ni untuk membantu ramai orang. Jadi malam tadi saya fikir-fikir, saya kata bang, mungkin ini asbabnya saya kerap datang. Allah takdirkan lepas ni insya-Allah 2 bulan sekali bawa jemaah umrah. Jadi selain daripada saya satu ni jemaah umrah yang diberi fokus yang dekat, saya juga menyatui jemaah umrah daripada grup-grup lain. Semalam kita ada buat kuliah kan, kuliah Tadabbur Asmaul Husna. Kita buka kepada semua jemaah, bukan untuk jemaah yang ikut serta Ustazah Asma saja, tapi jemaah lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi insya-Allah muslimin-muslimat, kepada semua yang berhajat pada bulan 3 ni, sampai bulan 3 cuti sekolah nanti, ada satu trip lagi bersama dengan Ustazah Asma. Bulan 1 ada juga, tapi saya tak ikut samalah. Bulan 2 pun ada, dia satukan bulan 1 tu. Tapi insya-Allah yang cuti sekolah nanti masih ada lagi ruang. Tuan-puan boleh hubungi pada nombor yang tertera. Ada tak diorang share nombor? Ada. Ada? Boleh bacakan tak? Diorang pin tak? Okey, ramai yang tanya. Jadi boleh cari dekat page Ustazah Asma, ataupun nanti boleh tengok balik live ini, ada kongsikan nombor telefon untuk mendaftar umrah bersama dengan Hijrah Travel, iaitu di bawah kami sendiri, insya-Allah. Ini adalah ikhtiar kami juga untuk jana ekonomi bagi kelangsungan kerja dakwah dan kerja amal yang kita lakukan di bawah NGO Sahabat Amal Care. Maksudnya hasil daripada perjalanan umrah, anda dapat sesuatu perjalanan yang indah. Sepanjang perjalanan itu kita akan tadabbur Asmaul Husna, tetapi di waktu yang sama sebenarnya bayaran yuran tu adalah untuk infak kelangsungan kerja dakwah dan kerja amal yang kita lakukan. Alhamdulillah, alhamdulillah, di bawah NGO Sahabat Amal Care. Jadi insya-Allah kita teruskan jalan, kita lalu kita nabi. Okey, saya nak sambung sikit ya. Saya tak tahulah ni sebab bateri dah nak habis. Kita nak sambung bagaimana kita nak hilangkan ketakutan masa hadapan
yang kita rasa bimbang dengan banyak perkara. Mungkin faktor kesihatan, mungkin faktor ekonomi, kita bimbangkan untuk anak dan sebagainya. Ketakutan, kesedihan masa lalu tutup dengan memaafkan diri sendiri. Tutup juga dengan sahabat-sahabat, tutup dengan taubat, tutup dengan memaafkan orang, dan kita tutup dengan memohon maaf. Itu adalah cara untuk kita berdamai dengan masa lalu. Bagaimana kita nak berdamai dengan masa akan datang yang kita bimbang? Maka kita boleh berdamai dengan cara berdoa. Itulah maksudnya, apa kita bimbang terus doa. Bimbang pasal anak, ya Allah jagalah anakku nanti, ya Allah. Bimbang pasal rezeki, ya Allah engkau lah penentu rezeki. Selalu di lidah tu doa, sampai insya-Allah hati kita tenang, lapang dan teguh. Syaitan tak boleh nak bisikkan. Apa yang kita ada saat ini adalah waktu sekarang. Saya suka sahabat-sahabat, kita perlu ada fikiran apa? Menikmati saat hari ini. Sebab kita tidak memiliki hari esok dan kita juga tidak memiliki hari semalam. Yang kita miliki adalah saat ini, sahabat-sahabat sekalian. Jadi apa yang kita ada sekarang, kita ada tangan, kita ada kaki, kita ada makanan yang kita nak makan, kita ada keluarga kita. Nikmati semuanya itu dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang takut kehilangan, dia sebenarnya dah kehilangan. Orang yang takut hina, dia sebenarnya dah terhina. Orang yang takut dia takut dibenci, sebenarnya dia dah rasa dibenci saat tu. Jadi jangan biarkan ketakutan masa depan telah meragut kebahagiaan yang kita ada waktu ini. Jangan biarkan kesedihan masa lalu meragut saat yang penting. Sebab yang paling penting, yang paling utama adalah masa sekarang. Masa lalu telah berlalu, masa datang belum pasti. Yang kita hanya miliki adalah saat ini. Jadi pergilah kepada keluarga, pergilah pada pasangan, pergilah kepada anak-anak, peluk, cakap sayang, cakap maaf, nikmati saat yang bersama. Kita jangan